Buletin Didik 4 Mac bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengumuman Kementerian Kesihatan KKM memberi kelulusan untuk pemberian vaksin Sinovac kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun akan meningkatkan keyakinan ibu bapa. Menurut pakar perunding kanak-kanak Dr. Raki Yadav, ia susulan ibu bapa kini mempunyai pilihan vaksin untuk anak-anak mereka. Keyakinan itu turut didorong teknologi Sinovac yang sama seperti vaksin yang biasa diambil sebelum ini. Ramai ibu bapa yang rasa lebih selesa dengan vaksin Sinovac kerana ia menggunakan teknologi lama yang dipanggil inactivated virus vaccine dengan profil keselamatan yang sudah dikenal ramai seperti vaksin B dan tetanus yang diberikan kepada ibu mengandung. Sebagai pakar perunding kanak-kanak, Dr. Raki menggalakkan ibu bapa untuk membawa anak mereka untuk menerima vaksin. Saya ingin menggalakkan semua ibu bapa untuk mendapatkan vaksin COVID-19 untuk anak-anak mereka yang berumur 5 tahun ke atas. Dengan adanya pilihan Sinovac, ibu bapa boleh memilih vaksin yang mereka rasa bersesuaian untuk anak-anak mereka. Di sini, saya ingin menegaskan bahawa kedua-dua vaksin Pfizer dan Sinovac adalah selamat dan berkesan untuk kanak-kanak 5 tahun ke atas. Tambah beliau, vaksin bukan sahaja dapat melindungi kanak-kanak daripada kesan jangkitan COVID-19, malah boleh mengelakkan sindrom keradangan pelbagai sistem kanak-kanak MIS-C. Sebagai usaha meningkatkan keyakinan ibu bapa, KKM serta agensi yang berkaitan perlu sentiasa memberi maklumat terkini mengenai pemberian vaksin. Semalam KKM mengumumkan memberi kelulusan bersyarat vaksin Sinovac kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Dalam pada itu, 952,411 kanak-kanak dalam kategori umur berkenaan telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui PKIT setakat semalam. Sementara itu, 32,467 kes COVID-19 dicatatkan semalam, menjadikannya jumlah harian tertinggi baharu sejak pandemik COVID-19 melanda negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam kenyataannya berkata 99.29% atau 32,236 kes baharu itu terdiri daripada kategori 1 dan 2. Manakala daripada 231 kes dalam kategori 3, 4 dan 5, majoritinya adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas iaitu 127 kes. Ini diikuti pesakit yang mempunyai komorbid 74 kes dan 60 lagi tidak menerima vaksin atau tidak lengkap vaksinasi. Sementara itu, negara mencatat 86 kes kematian semalam, 28 kematian di luar hospital BID. Bilangan kes sembuh pula 27,629 dengan keseluruhan kes pulih kini lebih 3.1 juta. Penubuhan Pusat Penempatan Pekerjaan NPC seperti yang diumumkan Perdana Menteri semalam berfungsi sebagai pusat sehenti bagi syarikat yang ingin menawarkan peluang pekerjaan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata NPC digunakan untuk bertemu dengan pencari kerja, menyediakan program latihan kemahiran dan pembangunan kemahiran serta menawarkan penempatan pelatih atau latihan praktikal. Jelas beliau, NPC yang dikendalikan kementeriannya bertujuan menyokong usaha kerajaan mewujudkan 600,000 peluang pekerjaan seperti yang diumumkan dalam bajet 2022. NPC juga akan menyediakan kemudahan berkaitan proses pengambilan pekerja yang bakal memudahkan majikan dan pencari kerja. Antaranya bertemu dengan kaunselor kerjaya untuk mendapatkan penilaian kerjaya, maklumat lanjut untuk mencorak laluan kerjaya serta kursus pembangunan kemahiran yang boleh disertai untuk kekal berpengetahuan dan berkemahiran. Individu yang melawat pusat ini juga boleh membuat pendaftaran di portal My Future Jobs untuk mendapatkan akses lebih luas kepada peluang pekerjaan di seluruh negara. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan penubuhan NPC ketika mesyuarat Majlis Pekerjaan Negara. Program Titipan Kasih Harian Metro yang kini memasuki tahun ke-15 memberi sumbangan komputer riba kepada 25 pelajar terpilih yang terdiri daripada golongan asnaf di Melaka. Program kali ini dianjurkan bersama Affin Islamic Bank Berhad. Hari ini kita membuat kelainan sedikit bagi program Titipan Kasih yang sudah pun berjalan selama 15 tahun. Hari ini kita mendapat kerjasama daripada Affin Bank dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
yang mana kita berikan sebanyak 25 buah laptop dan juga capaian internet sekali kepada anak-anak asraf terpilih di Negeri Melaka ini seluruh Melaka. Selain komputer riba, pelajar berkenaan turut menerima pakej pelan data internet percuma selama setahun serta wang saku bernilai RM100 seorang. Sumbangan peralatan pembelajaran itu adalah untuk memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di samping memberi semangat kepada mereka untuk menuntut ilmu. Majlis berlangsung di Pejabat Pendidikan Negeri Melaka di Bukit Baru siang tadi, dimeriahkan dengan kehadiran Pengarah Perbankan Komuniti Afin Bank, Nazri Othman dan Timbalan Pengarah Pendidikan Melaka, Karim Tumin. Sejumlah RM125,000 diperuntukkan bagi mencahayakan program titipan kasih harian Metro kali ini. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai artifak dari dinasti Seljuk. Dinasti ini merangkumi sebahagian besar Iran dan Turki pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Pada waktu itu, Khurasan, sebuah bandar di Iran menjadi pusat penghasilan logam yang sangat penting. Sekarang, adik-adik dapat lihat hasil mutu penghasilan barangan logam dari dinasti Seljuk. Ini adik-adik adalah pembakar setanggi tembaga. Pembakar setanggi ini merupakan satu objek yang sangat penting kepada masyarakat Islam kerana ianya diguna pakai di beberapa tempat yang penting seperti di dalam istana dan di beberapa ruangan rumah. Masyarakat Islam amat menitik beratkan suasana yang suci, selesa dan tenang. Kalau adik-adik dapat lihat, badan pembakar setanggi ini dihiasi dengan ukiran bunga yang berulang. Badannya dibuat cembung dan mempunyai liang agar asap berbau harum dapat dibebaskan dan mengharumkan ruangan. Penggunaan objek yang berbentuk haiwan sebagai pembakar setanggi merupakan satu kebiasaan dalam seni kerja logam di Iran pada abad ke-12. Empat daripada 1,000 bayi yang menjalani program saringan pendengaran Universal Bayi Baru Lahir UNHS di 44 Hospital Kementerian Kesihatan KKM dikenal pasti mengalami insiden masalah pendengaran jenis kekal. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, angka itu bagaimanapun hanya berpandukan 62% daripada jumlah bayi menjalani saringan berbanding kadar kelahiran hidup. Kalau kita melihat kepada standard yang ditetapkan oleh International Joint Committee on Infant Hearing, patutnya pada kadar 95% dan ke atas. Saya telah umumkan sasaran bahawa kita akan meningkatkan sehingga 90% screening untuk bayi-bayi baru lahir dalam tempoh masa 3 tahun, ya. Dan kita akan meningkatkan lagi sumber dan juga segala aset yang diperlukan untuk memastikan bahawa kadar screening kita meningkat sehingga 90% dalam tempoh 3 tahun akan datang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Hari Pendengaran Sedunia di Hospital Serdang, Selangor. Khairi juga mahu program penjagaan telinga dan pendengaran kebangsaan NEHC dijadikan sebagai satu jawatan kuasa khas di bawah bahagian perkembangan perubatan. Ia bagi melaksanakan perancangan strategik, penyelarasan dan pemantauan terhadap program UNHS. Jelas beliau lagi, rawatan pendengaran dalam kalangan populasi dewasa dan warga emas juga perlu diberi perhatian. Data saintifik terkini mengesahkan risiko nyanyuk dan kemurungan lebih tinggi dalam kalangan warga emas yang mengalami masalah pendengaran seperti dinyatakan Suruhanjaya Lancet. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2019 menganggarkan 7.6% populasi dewasa atau 1.9 juta orang di negara ini mengalami ketidakupayaan pendengaran. Kerajaan akan mengumumkan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL yang terbaru membabitkan 2 laluan iaitu Bangkok, Phuket dan Phnom Penh. Program berkenaan akan diumumkan Kementerian Pengangkutan dalam masa terdekat. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam ciapannya di Twitter hari ini sambil memetik Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong yang akan membuat pengumuman lebih lanjut mengenainya.
Program itu rentetan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Thailand dan Kemboja bulan lalu. Sebelum ini, VTL udara dan darat dilaksanakan antara Malaysia dan Singapura dan dijangka diperluas antara lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, lapangan terbang antarabangsa Changi bermula pertengahan bulan ini. Produk penjagaan kesihatan diri di platform e-dagang Shopee merekodkan pertumbuhan 6 kali ganda pada 2021 berbanding sebelum pandemik. Kesihatan fizikal, penjagaan persekitaran dan kesejahteraan sosial menjadi 3 trend penjagaan diri paling popular di platform berkenaan. We see the sales of self-care items have stayed very much above the pre-pandemic levels. So by the look on it, it does indicate a longer-term shift, right? More people seeking more self-care products online. Segmen lain yang turut memperlihatkan pertumbuhan pesat ialah barangan pembaikan rumah yang melonjak 10 kali ganda berbanding 2019. Juga dipercayai didorong faktor pandemik, barangan masakan turut mencatatkan peningkatan penjualan 13 kali ganda daripada tahun 2019. Bersua kembali. Penganjuran program Rio Keluarga Malaysia disifatkan sebagai pengubat jiwa untuk rakyat yang terkesan dengan pelbagai cabaran akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Mastura Ahmad Mustafa berkata, program itu juga bertujuan mengetengahkan hasil karya dan aktiviti penggiat seni dan industri kreatif. Jelas Mastura, Rio yang pada awalnya berpusat di Lembah Kelang diperluaskan ke seluruh negara tahun ini bermula di Air Hitam Johor, hasil cetusan idea Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Pada masa sama, pihaknya menerima permohonan daripada penggiat seni di lokaliti tertentu supaya membawa Rio ke tempat mereka supaya lebih ramai penggiat seni dapat mengambil bahagian. Rio Keluarga Malaysia berlangsung dari 3 hingga 5 Mac ini di Arena Warna Air Hitam dengan mengikut SOP ditetapkan. Antara acara yang menarik, penjualan barangan kreatif, jualan makanan, persembahan seni dan muzik, bengkel kreatif, pameran seni serta gerai pop-up. Inisiatif ini dijangka mewujudkan sekurang-kurangnya 5,000 peluang pekerjaan di 14 lokasi dan menyokong 2,000 penggiat dan perniagaan tempatan. Batman Pantau Kota London. Itu antara promosi Warner Brothers untuk filem The Batman yang kini ditayangkan di Pawagam. Seorang pelakon lagak ngeri dipakaikan kostum figura watak itu dan berdiri di atas London Eye, monumen terbesar seumpamanya di dunia. Pada ketinggian 135 meter, aksi gah ini menyerupai adegan The Dark Knight memantau kota Gotham yang sinonim dengan kisah Batman. Namun sudah tentu ia dilakukan dengan pemantauan keselamatan yang ketat. The Batman ditayangkan di pawagam seluruh dunia termasuk Malaysia bermula minggu ini. Di Amerika Syarikat pula, orang ramai diberi peluang terbang di ruang udara New York menerusi tarikan pelancongan yang baru dibuka minggu ini. Rise NY menawarkan pengalaman mengujikan itu berhampiran kawasan terkenal Times Square. Pengunjung duduk di atas kerusi simulasi seperti menaiki permainan di taman tema sebelum diangkat sehingga 9 meter ke dalam sebuah kubah yang dikelilingi skrin projektor 180 darjah. Hanya kerusi digerakkan sebagai simulasi graviti mempengaruhi badan seseorang. A way to feel like you're flying through New York City. And not
like from a distance, like you're in a helicopter. You're actually flying into the city like you're Superman. And that really was the objective. And quite frankly, that technology didn't exist until a few years ago, where we could zip a drone through the city and use flying technology that allows you to really get the sense of movement from 30 feet up in the air. Kesannya, pengunjung merasa seolah-olah terbang di ruang udara New York, antaranya melalui sambutan Tahun Baru, percikan bunga api, stesen kereta api Grand Central dan monumen serta acara penting lain. Sukan. Bahang kerancakan Liga Malaysia yang bermula malam ini dikejutkan dengan penundaan 2 perlawanan yang membabitkan Liga Perdana. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan 2 perlawanan itu terpaksa ditangguhkan akibat penularan wabak COVID-19 dalam pasukan yang terlibat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stuart Ramalingam, 2 pasukan terbabit ialah skuad projek FAM MSN dan PDRM FC. Perlawanan skuad projek FAM MSN yang dijadual menentang Selangor 2 esok terpaksa ditunda selepas 2 jurulatih dan kesemua pemain dijangkiti. Manakala PDRM FC yang berdepan Kuching City Isnin ini turut menerima nasib sama apabila seorang jurulatih dan 14 pemain disahkan positif. MFL akan memaklumkan bidaan tarikh baru 2 perlawanan itu dalam masa terdekat. Ini pula perkembangan yang baru kami terima. MFL akan menunda satu lagi perlawanan gara-gara COVID-19 yang membabitkan pertemuan Liga Super antara Seri Pahang FC dan Terengganu FC yang sepatutnya berlangsung di Stadium Darul Makmur Kuantan malam esok. MFL dimaklumkan oleh Seri Pahang FC seramai 20 pemain dan pegawainya dijangkiti COVID-19. Bola sepak Piala FA Inggeris, Everton mara ke suku akhir selepas mengatasi tentangan hebat kelab Liga Kebangsaan Boreham Wood. Skuad kendalian Frank Lampard itu menang 2-0 hasil jaringan pemain Venezuela Salomon Rondon. Beraksi di arena sendiri, Goodison Park, Everton nyata buntu memecah benteng Boreham Wood yang dibimbing Luke Garrett. Selepas rehat, kemasukan bintang Brazil Richarlison mula mengubah rentak Everton. Tuan rumah membuka jaringan pada minit ke-57 menerusi penyerang Venezuela Salomon Rondon. Sejurus kemudian gawang Boreham bolos lagi bagaimanapun VAR tidak mengesahkan jaringan Richarlison. Namun tumpuan Everton tidak terjejas apabila menambah satu lagi gol 6 minit sebelum tamat juga menerusi Rondon. Pada suku akhir nanti, Everton akan menentang Crystal Palace. Sementara itu, satu lagi tugasan getir menanti Middlesbrough apabila dijadualkan menentang Chelsea pada suku akhir Piala FA. Middlesbrough kini paling hangat diperkatakan dengan kejayaan mengetepikan 2 kelab elit Liga Perdana Inggeris, Manchester United pada pusingan keempat dan Tottenham Hotspur pada pusingan kelima. Aksi lain yang membabitkan kelab Liga Perdana Southampton berdepan Manchester City. Manakala Liverpool menanti pemenang pertemuan Nottingham Forest dan Huddersfield. Saingan suku akhir berlangsung pada 18 hingga 21 Mac ini. Rangkuman paparan venue Tamasya Paralimpik musim sejuk di Beijing yang bermula hari ini mengakhiri buletin ini. Saya Syafri Zanohab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.